أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana dapat meluangkan masa dengan izin Allah pada malam ini untuk bersama-sama dalam kuliah Isyak dengan tajuk Tafsir Nurul Ihsan Jilid 4 dengan surah Qaf, insya-Allah. Yang dihormati Saf Pentadbiran Gemenur Iman yang dikasihi dan dialurkan kehadiran muslimat yang telah berada di Google Meet pada malam ini untuk sama-sama mengikuti kuliah Isyak pada malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita akan sama-sama. Dan untuk tidak meluangkan masa dan tidak melewatkan masa, kita mohon untuk memohon keberkatan halaqah ilmu pada malam ini. Kita jemput Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran. Seterusnya kita jemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Bisiril Fatihah. Tafadhal ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Saya kasihi Ustazah Maskiah selaku moderator, pengurusi Gemenur Iman, seluruh staf pentadbiran Gemenur Iman, pendengar-pendengar, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang dirahmati, dikasihi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi surah Qaf yang masih lagi belum habis dan masih lagi belum tamat kerana jumlah surahnya agak banyak, 45 ayat ya. Jumlah surah pula jumlah ayat. Jadi insya-Allah boleh ingatkan saya dekat mana kita berhenti hari itu? Muka surat 112 Ustaz, ayat yang paling bawah sekali tu, ayat 24. Baik. 112 ayat Al-Qiyam. 24 bawah sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Alqiya dengan makna lempar, walaupun sebahagian makna bukan makna lempar ya. Contohnya kalau dalam kisah surah Sayyidatina Maryam dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika mana Allah mengilhamkan kepada mak Nabi Musa Yukabat untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada menjadi mangsa buruan tentera Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, fa'alqihi fil yammi. Fa'alqi ya dengan makna alqa, yulqi. Tapi tidak semua maknanya lempar. Kalau kita faham lempar di situ, takkanlah mak Nabi Musa letak dalam bekas lempar dalam sungai. Sedangkan dia sayang Nabi Musa. Dalam riwayat menyebut sebahagian cerita diletakkan Nabi Musa dalam sebuah bekas peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai kerana iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakaknya mengikuti peti itu sehinggalah hilang daripada pandangan. Maknanya
alqa di situ bukanlah makna lempar tetapi meletakkan dengan baik. Tapi di sini memang lempar. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Allah berfirman, lemparlah olehmu berdua ke dalam neraka. Dalam ni disebut lontar olehmu pada neraka jahannam itu tiap-tiap kafir yang melawan bantah, tolak agama yang sebenar dan Quran yang sebenar. Baik. Kita dah bagi tahu bahawa setiap manusia ni dia ada qarin. Ya. Ataupun anid ini boleh sahaja kita sebut dengan anid, ainat dengan makna keras kepala. Keras kepala, degil. Orang Kedah tempat kami ni sebut ketegak. Benda dah jelas tapi tak nak juga ikut. Itu maknanya anid ataupun ainad. Baik, kita dah bagi tahu sebelum ini bahawa setiap manusia dia ada qarin. Yang pertama, qarin daripada kalangan jin. Yang mana di kalangan jin ni hidup bersamanya dari kecil lagi. Qarin itu dia akan bisik perkara yang tak baik. Dan dia menjauhkan daripada agama yang sebenar. Jadi kalau manusia tu ikut bisikan qarin tu, maka manusia itu dan qarinnya sekali akan dihumban. Sebab tu Tuhan kata alqiya. Ya, alqiya. Alqiya dengan makna musanna. Ada dua situ dilemparkan. Dan memang terjemahan di sini pun lempar olehmu akan neraka oleh tiap-tiap kafiran jahannam. Alqiya, lempar olehmu berdua. Alqiya. Ya. Jadi Allah akan beri arahan kepada malaikat untuk memasukkan orang itu ke dalam neraka. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Kufar, kafir. Kalimah kufar dalam ayat ini merujuk orang yang ada sifat syirik dan rosak kepada akidah. Kerana tak semua kafir ataupun kufar dimaksudkan rosak akidah. Orang Islam sendiri berhak juga diletakkan kafir sekiranya dia seorang yang tak solat. Tapi tak solat bukan makna dia keluar dari agama. Dan kalimah anid pula bermaksud seorang lelaki yang mana degil. Kemudian menentang kebenaran. Dahlah akidah pun rosak. Kemudian bila diajak untuk belajar dan beriman, tolak pula. Apabila diajak kepada kebenaran pula, mereka tolak dengan menentang pula kebenaran. Ada 3-4 perkara makna nak bagi sampai makna anid ni. Yang pertama apa? Akidah dah rosak. Bila akidah rosak, kita ajak dia belajar, tak nak. Lepas tu dah lah tak nak. Tolak pula. Tak cukup dengan tolak, tentang pula. Ini problem masalah yang kita berdepan. Sebahagian daripada orang yang jahlul murakkab ini. Jadi kalau ada orang berdakwah kepada mereka, jadi mereka akan tolak dengan memberikan macam-macam perkataan buruk pula. Kadang-kadang ada yang kita ajak diam, tak ada respon, itu masih okey saya rasa. Tapi kalau dia menentang, kemudian menghina, mencerca, dan ini berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi diletakkan perut unta ketika solat, perut unta. Perut unta yang busuk tu. Kita buat korban tiap-tiap tahun ni, kita tengok orang lapar kan, busuk. Nak pergi jadi bersih semua tu, diletakkan unta yang perut unta yang busuk itu diletakkan di atas badan Nabi SAW ketika solat. Dan Nabi mendoakan mereka semua dan akhirnya semua yang terlibat, semua mati. Ada yang mati dalam peperangan dan sebagainya. Baik, itu ayat yang 24. Seterusnya, ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, manna'in lil khairi mu'tadim murib. Manna'in, kafir yang menegah. Manna'. Mana'a maknanya menegahlah. Manna' main daripada perkataan mana'a itulah. Baik, kafir yang menegah bagi kebajikan. Sebab mereka ni orang kafir, mereka tidak sahaja beriman. Bukan, mereka tidak sahaja tidak beriman, mereka kafir. Bukan sahaja mereka tidak beriman, bahkan mereka menegah pula. Menegah, menghalang kebajikan itu. Sebab itu disebut menegah bagi kebajikan. Contohnya zakat. Zakat lagi yang zalim lagi, yang syak pada agamanya dan Nabi dan Quran. Mu'tadin murid.
Murib dengan makna ragu. La raiba fihi kan kita duk baca dalam suratul Baqarah. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi. Yani mu'tadin murib. Apa makna dia? Ragu-ragu. Dari perkataan raib. Sangat menghalangi kebajikan. Sebab tu disebut manna'. Bukan biasa-biasa. Manna' dengan makna sangat-sangat menghalang kebajikan. Dia suka sungguh kalau boleh halang kebajikan, kebaikan tu berlaku, dia rasa macam puas. Kan ada orang boleh buat jahat, dia puas. Kan? Dia boleh maki. Biasa-biasa dia tak nak. Tapi kalau dia boleh maki orang yang dia tak suka tu, dia rasa puas. Kadang-kadang kita tanya dia, kenapa nak perlu ke kena maki? Tak boleh ke cakap elok-elok? Kan? Dia kata, mana boleh cakap elok-elok? Tak puas dia kata. Kalau boleh maki tu puas. Kan? Itu disebut manna'. Maknanya sangat-sangat menghalang kebajikan. Kemudian seorang yang melanggar batas. Dan ragu-ragu pula. Jadi manna' lil khair ini yang sangat menghalangi kebajikan. Tadi saya sebut pada awal tadi tentang qarin. Qarin ni maknanya yang mengiringi kita. Kan kita tengok definisi niat dalam solat, apa dia? Khaslu syai' muqtarin. Ada perkataan qarin di situ kan. Muqtarinan bi fi'lihi. Yang mengiringi kita. Sebab itu qarin ini dia dari golongan jin. Ya. Apa yang dia buat? Bisik perkara buruk kepada manusia, untuk melalaikan manusia daripada melakukan ibadah dan kebaikan. Sebab qarin ni ada yang di kalangan jin. Jadi mereka bisik apa? Perkara-perkara yang berlanggaran daripada agama. Dan mereka juga akan menghalang kebaikan. Sebab itu kita nak buat kebaikan, kadang-kadang dia datang bisikkan. Kita nak bagi RM10. Memang nak semangat dah. Tapi tiba-tiba, kenapa perlu 10? Bukan aku seorang nak bagi, nanti ada orang lain lagi bagi. Kemudian 10 ni banyak sangat. RM5. Dia macam-macam datang. Kalau siapa yang pandai untuk potong lintasan itu, lama-lama, macam saya pernah jugalah. Jadi macam tu, kita cuba. Contohnya nak bagi RM10. Tiba-tiba datang was-was macam tu, dibagi je RM10.50 harga, RM10, RM11 je. Banyak sangat, takut tak ada duit. Dan kita, supaya syaitan dia putus asa. Dia ni kalau kita bisik dekat dia, nanti bukan setakat 10, dia bagi 11. Bagi lah RM10.20 pun tak apa, bagi lebih lagi. Biar kita ajar diri kita ini tidak mengikut telunjuk dan kata-kata syaitan. Kerana sekali kita dengar, dia berminat untuk meneruskan lagi dia punya komunikasi dengan kita. Kerana lintasan-lintasan ini mudah untuk kita dengar. Jadi kata-kata qarin ni mereka pula menjadi orang yang menghalang daripada melakukan kebaikan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, manna' lil khair. Halang orang daripada apa? Belajar wahyu, mengamalkan agama. Dan kita boleh tengok perkara ini ada orang yang tak suka kalau ada ahli keluarga dia, kawan-kawan dia, adik-beradik dia, jiran dia. Kalau buat baik jadi tak suka. Contohlah dulu tak pakai tudung, tiba-tiba pakai tudung. Dia jadi, bukan orang yang pakai tudung tu tak suruh pun dia pakai tudung, tapi dia rasa tak puas hati. Dia tak boleh tengok orang baik. Makin semayang dia jadi lagi macam, alah nak tunjuk baik lah tu. Ini sebenarnya pernah berlaku dan biasa berlaku. Dia jadi sakit hati tengok orang tu nak jadi baik. Dia nampak macam kawan ni pura-pura. Kalau tak nampak pura-pura pun dia nampak macam dia ni nak tunjuk baik. Dia jadi macam banyak sangat benda. Dia akan jadi bermasalah dengan kebaikan. Tapi kalau benda jahat, benda baik, benda buruk, benda maksiat, benda seronok, dia macam tak ada isu sangat. Paling kurang dia tak perlu kata apa-apa. Tapi kalau buat baik, dia jadi sakit hati. Dia kena muhasabah orang macam ni. Sebab kalau dia tengok baik, dia akan automatik sakit hati. Risau satu masa dia akan jadi manna'. Manna' ni dia akan halang. Kerana memang dia ada muqaddimah. Setiap perkara jahat ni dia ada muqaddimah dia. Contoh macam dadah. Dia ada muqaddimah dia. Mula dengan berminat dengan benda-benda yang memabukkan. Kemudian dia akan naik kepada dadah. Mula-mula start dengan arak. Kemudian dadah. Dia akan ada muqaddimah dia. Sebab itu kita minta supaya kita ini jangan jadi manna'. Kurang-kurang kalau kita tak boleh buat baik, jangan halang orang buat kebaikan. Jangan halang orang buat kebaikan. Sebab tu kita boleh tengok benda ni berlaku kadang-kadang. Dalam keluarga pun ada. Ada anak yang nak pakai tudung labuh, mak dia kata, pakai biasa-biasa sudahlah. Contoh. Kalau daripada tak pakai tudung pun ada kan macam tu.
Dia jadi macam tak boleh tengok. Ada suami yang macam tu pun ada. Yang kalau tengok isteri dia rajin belajar sikit, dia kata dah lah tu. Dah lah tu. Macam-macam lah. Saya rasa benda ni kita boleh faham. Ada orang yang struggle nak baiki sikap tu kerana apa, nak jadi baik, tapi ada manak daripada suami, manak daripada isteri sendiri. Kadang-kadang suami nak jadi baik, ada yang kadang-kadang perlian kata-kata itu seolah-olah sangat-sangat memberi kesan kepada halangan, sangat-sangat berperanan dalam menghalang untuk dia jadi baik. Ada ulama yang mentafsirkan kalimah al-khair itu sebagai akidah yang sahih, ataupun memberi harta kepada orang miskin yang berhak. Lepas tu disebut manak al-khairi ni. Tadi Syekh kita dalam kitab pun sama juga menyebut kan. Dia menyebut apa? Kebajikan seperti zakat. Kan? Sebab itu kalau kita pegang makna manak al-khair di sini, ialah akidah yang sahih. Ada yang kata akidah yang sahih al-khair di situ. Sebab bila dia jadi akidah dia sahih, maknanya dia akan dilarang, ditentang dengan sekeras-kerasnya daripada orang yang manak tadi. Ataupun ada yang memaksudkan al-khair dengan makna memberi harta, termasuk zakat, sedekah wajibah, sedekah yang sunat. Tapi kita boleh menterjemahkan maksud umum, iaitu merujuk dengan apa sahaja kebaikan. Nak jadi baik ya, mesti akan ada penghalang. Jadi kena ready lah. Sebab tu kita nasihatkan kalau nak jadi baik, dia kena ada environment yang baik. Yang pertama, kena ada sahabat yang baik. Kerana moral support ni sangat penting. Kerana nak jadi baik ini, kalau tak ada moral support, suasana tak membantu, dia tak seronok buat. Dia tak seronok. Kerana dia seorang. Seorang-seorang buat ni memang susah lah. Susah. Betul-betul susah. Nak semayang jemaah susah. Kadang-kadang kita nak semayang, kita nak puasa, kita nak buat zikir. Dia ajakan-ajakan untuk hiburan banyak. Berapa lama dia boleh bertahan? Saya nak tanya perempuan sekalian kan. Seminggu mungkin boleh. Sebulan kadang-kadang dah mula tergugat. Jadi sebab itu cari kawan yang baik, cari komuniti yang baik, cari kumpulan yang baik. Kerana kita perlukan vibe, aura-aura ajakan. Kita ini kena jadi orang yang al-amru bil ma'ruf al-amir. Maknanya orang yang sentiasa mengajak. Sebab itu kadang-kadang bila kita ajak sekali, memang dia tak minat. Ajakan kita bila berakhlak sekali, dua kali, kemudian dengan sekali, dua kali, banyak orang, beberapa orang, beberapa kumpulan, beberapa majlis, lama-lama dia jadi seronok. Cuma cara ajak tu janganlah macam kita ni baik sangat, macam kita ni dah hebat sangat. Kadang-kadang cara ajak hikmah itu memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan manusia mengikut kehendak agama, insya-Allah. Apa mu'tadin murid tadi? Melanggar batas. Mu'tadin murid ataupun batas, bahkan bukan setakat melanggar batas, ragu-ragu pula. Sebab itu perkataan mu'tad ini, kalau mu'tad bermaksud mereka itu dah melampau batas. Mereka sudah tak ikut dengan apa yang disampaikan dalam wahyu dan mereka boleh buat ikut suka sahaja. Dicampur pula dengan perkataan murid, maksudnya sentiasa ragu-ragu, menyebabkan orang lain pun ragu-ragu juga dengan kata-kata mereka. Bukan sahaja mereka ragu-ragu dengan agama dan wahyu, tapi menjadi penyebab kepada orang lain pun ragu-ragu dengan agama. Ini sebab tu jahat. Kan kita dalam hadis kata man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang buat baik maka orang yang ikut dia tu akan dapat pahala. Bukan orang yang ikut dia sendiri akan dapat pahala orang yang ikut. Tapi man sanna sunnatan sayyi'atan, maka dia kena terima juga. Buat jahat, maka orang yang buat jahat tu dia akan terima, walaupun dia tak buat sendiri, dia cuma mengajak dulu sekali je. Tetapi dengan sekali ajakan, dia telah memperkenalkan kepada sahabat dia, kawan dia suatu kejahatan. Tiba-tiba kawan-kawan dia ni jadi ketagihan. Seronok dalam kejahatan, maka dia sentiasa mendapat laba, saham daripada telunjuknya pada peringkat awal. Kenapa? Kerana ni, cuba kita tengok. Dia menanamkan keraguan. Bahkan dia pun menyebab dengan punca sebab dia, orang lain jadi ragu-ragu dengan agama. Dia selalu membisikkan perkara-perkara ataupun mengucapkan perkara-perkara yang sangat meragukan. Jadi orang lama-lama jadi ragu. Sebab itu, kerana kata-kata mereka ini telah dimakan oleh orang lain. Mereka mungkin orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat, dan apa mereka terima dan amalan yang menjadi pegangan masyarakat. Mula-mula benda itu ganjil,
tetapi oleh kerana dia mempromosi, dia ada kedudukan, dia influencer, maka lama-lama orang suka. Kan? Mereka itu mungkin orang yang pandai pula berkata-kata, pandai tulis pula. Jadi sebab itu mereka ini disebut sebagai pencetus. Pencetus, pemula, dan sehinggalah perkara yang gharib, perkara yang ganjil menjadi normal. Yang tu yang kita sebut sebagai perkara yang mula-mulanya pelik tetapi menjadi dah dinormalisasikan dalam masyarakat, maka dia menumpang saham dan pahala itu. Sebab tu kita risau, kita kena ingat satu benda, kalau kita nak mengajarkan sesuatu keburukan kepada manusia lain, tambah-tambah kadang-kadang budak-budak, pelajar, student, dia tengok benda ni, dia culture shock. Itu yang saya sebut bahasa Inggeris. Dia kejutan budaya. Kejutan budaya ini memang kadang-kadang ada yang terkejut, tetapi selepas terkejut, dia lebih seronok daripada dulu. Ini yang kita risau, akhirnya perkara itu, satu masa mungkin kita dah stop, tapi dia masih dalam khayalan dia. Bagaimana kita nak stop dia? Pula. Itu susah. Dan dia pula berperanan mempengaruhi pula orang lain. Baik, kita tengok ayat yang ke-26. Allazi ja'ala ma'allahi. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Kafir yang jadi serta Allah itu sembah Tuhan. Sembah Tuhan yang lain. Fa'alqiyahu fil azabis syadid. Fa'alqiyahu fil azabis syadid. Fa'alqiyahu fil azabis syadid, maka lontar olehmu, hai Malik Zabaniyah, Zamaniyah yang menjaga neraka, pada azab neraka yang sangat sakit. Qala qarinuhu, berkata oleh syaitan yang dirantai sertanya, Rabbana ma atghaituhu. Tagha, dalam perkataan tagha, walakin kana fi dhalalin ba'id. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Baik. Dhalalin ba'id, dan tetapi ia sesat yang jauh sangat. Jauh sendiri, maka hamba seru, maka diikut, dan kata kafir ialah sesat hamba kepada jalan kufur. Jalan kepada jalan yang kufur. Baik, yang paling teruk puan-puan muslimin muslimat, yang tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia menjadikan ilah. Ini satu lagi penyakit musyrikin ni. Dia jadi manna, orang yang halang kebaikan, dia menanamkan keraguan. Kemudian satu lagi perangai mereka yang paling teruk ialah menjadikan ilah. Ilah ni ilahan. Ilah ni maknanya Tuhan yang dipuja bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka seru dan puja Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka puja ilah-ilah yang lain. Mereka seru lain dalam doa, iaitu macam-macam lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, ini macam-macam kita boleh tengok seruan ini. Antaranya kita ni sebenarnya ini konteks ayat Quran ini dia nak bagi tahu masalah kesyirikan, kesyirikan. Sebab itu di sini dia tak memaksudkan musyrikin, kerana dia sebut ma'allah, allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Ilahan akhara. Jadi ada unsur syirik lah di sini. Kesyirikan, kerana apa makna syirik? Iaitu menjadikan Tuhan Allah ada rakan kongsi. Ada rakan kongsi. Jadi sebab itu disebut syirik. Syirik ni kan dari perkataan, apa makna syirik? Sekutu. Kalau dalam perkataan syarikah, kita buat syarikat kan maknanya ada rakan, ada share partner. Jadi perbuatan ini, ayat ini nak menegur tentang kesyirikan. Dengan tentang kesyirikan. Bukannya semata-mata musyrikin yang memang kafir terus. Baik, ketika ditanya oleh para musyrikin sendiri pun, kamu buat patung, buat berhala dalam Kaabah, menyeru dalam keadaan patung itu batu, sedangkan dia tidak bernyawa. Maka jawab mereka, kami tidak menyembah batu itu secara direct, tetapi kami menyembah ruh, semangat, spirit yang ada dalam batu.
Itu memang kufur. Baik, ayat kemudian disambung lagi fa'alqiyahu fil azabi syadid, maka mereka ini orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, mereka akan dilempar dalam azab yang sangat syadid. Syadid dengan makna yang sangat pedih. Tidak dapat dibayangkan kerana mereka tidak akan tahan untuk menerima azab tersebut. Semoga kita semua Allah Ta'ala jauhkan daripada azab api neraka. Satu tafsiran yang mengatakan mencampakkan itu adalah malaikat yang bersama orang, iaitu yang pegang kepala dan seorang lagi pegang kaki. Ini sebahagian firman Allah Ta'ala. Sebab dalam surah Ar-Rahman, kalau puan buka ayat 41 kalau tak silap, Allah Ta'ala sebut fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi fa'alqiyahu, lempar itu, malaikat ni pegang tangan sebelah di pihak tangan, pegang di pihak kepala, dan satu lagi malaikat akan pegang di pihak kaki. Macam kita nak buang orang kan, kita bergurau dengan kawan kita kan, kalau tepi sungai mandi air terjun, kita pegang dia, kita lempar dia macam tu. Sebab kalau nak biar dia masuk sendiri memang tak masuk. Panas. Sangat syadid. Maka digunakan kaedah itu. Lempar. Pegang. Jadi saiz pun besar. Ahli neraka ni besar dia punya saiz. Dalam hadis menyebut 3 hari kuda berlari secara laju, musri'an. Maka sebagian yang mengatakan bahawa jaraknya lebih kurang di antara Mekah dan Madinah ketinggiannya. Gigi ahli neraka sepuntung sahaja, sebiji sahaja gigi, sepuntung ke apa gigi dia punya penjodoh bilangan. Satu sahaja gigi dia punya saiz sama besar dengan Bukit Uhud. Kerana apa? Allah Ta'ala menjadikan saiz sedemikian besar kerana Allah Ta'ala nak memaksimalkan kesakitan. Kerana bila dah besar, dia punya sakit tu dia besar. Dia tak macam, kan kalau semut kecil, kita pijak dia, terpijak dia, terus mati. Sama-sama pijak, terus mati. Kerana kecilnya dia, maka kesakitan terlalu cepat dia rasa. Dia tak sama dengan saiz besar. Sebab tu lembu bila dia sakit, kita sembelih, dia besar, maka kesakitan dia agak sakit lebih. Jadi sebab itu, fa'alqiyahu fil azabi syadid, maka dilempar mereka itu masuk ke dalam neraka. Jadi sebahagian pendapat yang mengatakan ada kaitan dengan surah Ar-Rahman, dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ayat yang ke-27. Qala qarinuhu, berkata oleh syaitan yang dirantai sertanya. Baik. Bila dah dilempar masuk ke dalam neraka, maka ini adalah hujah dari qarin manusia itu sendiri. Dalam tafsiran ini, guru Tok Syekh Idris Sa'id mengatakan syaitan, manusia dan jin akan berbalah dan berbantah. Dia tak macam ahli syurga. Ahli syurga ni mesra sama-sama mereka, baik, bagi salam, senyum. Neraka dah panas bila masuk, bergaduh pula mereka tu. Jadi dan qarin itu boleh jadi sama ada syaitan atau manusia. Dalam ni dia kata syaitan. Boleh jadi syaitan ataupun manusia yang menyesatkan. Sebab itu qala qarinuhu, berkata qarinnya. Qarinnya berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma atghaituhu, aku tidak menyesatkan, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Lebih kurang macam itulah. Pakat Salim kata, dia yang puncanya. Ni belah punca. Qarin kata pula, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu, ya Tuhan, aku tidak menyesatkannya. Ada muqaddar dalam ayat ini. Kalau kita belajar bahasa Arab, ni ada takdir, muqaddar. Di mana orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu berhujah mereka sebenarnya mahu taat pada Allah, tapi qarin mereka yang menyesatkan mereka. Jadi dia tak nak kata dia salah seorang. Dia kata, inilah punca aku sesat dulu. Inilah punca dia. Inilah yang mengajak aku pergi pub, disco, pergi kelab malam. Samalah tu, kelab malam, pub, disco kan. Aku sebenarnya nak taat padamu, ya Allah. Ma atghaituhu. Dia kata, bukan aku nak jadi taghut. Taghut ni melampau. Mereka dah mula menyalahkan qarin mereka. Jadi sebab itu kita fahamkan dengan ucapan kata-kata man arafa nafsahu arafa rabbah.
siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Jadi sebab itu kita ni belajar ilmu, belajar supaya kita mengenal diri. Fardu ain itu sebenarnya ilmu mengajar kita mengenal diri untuk mengenal Allah. Maka bila kita kenal Allah, kita boleh menghalang bisikan-bisikan qarin yang tak elok ni masuk dalam jiwa sanubari kita. Sampai kita ini nak kena berada sesatnya jauh, sebagaimana ayat seterusnya kata apa? Walakin kana fi dhalalin ba'id. Tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Qarin tu pula bagi alasan pula. Qarin tu pula marah dia. Dia marah qarin tu, tiba-tiba qarin tu marah dia pula. Qarin tu bagi alasan dan hujah yang bukan yang menyesatkan orang itu, tapi orang itu sendiri yang dah memang sesat. Dia kata ni lah, mula-mula dia kata dekat qarin dia kata dekat Allah, ya Allah, aku sebenarnya bukan aku nak taat pada kamu, aku nak jadi baik, aku nak jadi ahlil khair, orang yang bagus, orang yang baik. Tapi inilah puncanya qarin ni. Qarin tu kata tak, memang dia yang jahat. Memang asal dia memang jahat. Saling berbalah, sesat, menyesatkan. Kalau syaitan bukan boleh paksa pun. Kan? Orang sesat ni sebenarnya ikhtiar dia sendiri. Bukan ada siapa boleh paksa. Syaitan bukan boleh paksa, dia hanya hasut. Maka selebihnya dengan hasutan, pergerakan, keinginan, hasil perbuatan daripada pihak kita. Ikhtiari. Ini penting kerana dalam Islam tidak ada paksaan pun untuk masuk Islam. Pada poin ke awal, manusia masing-masing buat pilihan sendiri. Betul tak? Maknanya faham di situ kita boleh buat pilihan. Kita sampaikan dakwah kepada non-Muslim, mereka yang kena buat keputusan sendiri. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Dalam Islam, paksaan, kalau paksa orang tu masuk Islam, tapi jadi munafik sahaja. Ini tidak ada nilai. Allah Ta'ala tidak mahu meramaikan Muslim dalam bentuk paksaan. Islam tak nak benda tu. Sebab itu kalau negara Islam sudah tawan negara yang lain, kita tak boleh paksa pun penduduk tempat itu untuk masuk dalam agama Islam. Tak boleh. Memang tidak boleh paksa mana-mana manusia untuk jadi Muslim. Tidak ada bukti sejarah manusia jadi Muslim dengan paksa, tak ada. Kalau agama lain ada. Ini sebab apa saya nak jelaskan bahawa jadi jahat ni bukan semata-mata qarin. Bukan semata-mata bisikan syaitan sahaja, tetapi kerana kegagalan kita memahami dengan baik agama kita menyebabkan kita sendiri suka dan berselera dengan hasutan qarin itu. Kita yang buka ruang, sedangkan kita ada ilmu, kita mampu untuk menepis. Buktinya bahawa masuknya Islam seseorang itu pun atas pilihan sendiri. Baik muslimin dan muslimat. Ya, hidayah itu menjadi sebab. Saya faham yang tu. Baik, memang yang ramai masuk Islam setelah mana kita takluk negara itu, kerana apa? Kerana mereka nampak kelebihan Islam itu mereka nampak, maka ketika itu mereka pun beriman. Baik, kita nak masuk masalah qarin ni tuan-tuan, perempuan sekalian. Tambah lagi qarin dia kata apa? Qarin ni kata lagi bukan dia yang sesatkan orang itu, tapi bukankah qarin itu mengajak manusia membuat kejahatan? Jadi maksud ayat ini adalah jin-jin ataupun syaitan yang berhujah. Mereka tidak memaksa manusia buat kesalahan. Mereka cuma ajakkan ya. Memang mereka mengaku. Kerana ramai lagi orang lain yang diajak untuk buat kesalahan tapi tak ikut. Jadi ini hujah yang kuat. Jadi sempat lagi mereka berhujah dalam neraka. Bila qarin dipersalahkan, qarin membela diri dia. Dia kata banyak yang kami hasut yang lain tak sesat pun. Dia sesat. Maknanya dia yang rosak. Kan? Pandai juga. Kalaulah kerana kami punca kesalahan, maknanya semua yang dihasut confirm semua akan sesat. Tapi ramai ahli syurga. Kan? Iblis pun mula melepaskan dirinya nanti bila dia bagi syarahan lah. Kan? Dia pun nak lepas diri juga. Antaranya dalam surah Ibrahim kan, Allah وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. Apa makna ayat ni kata? Ini syaitan kata, ini hujah syaitan. Syaitan kata, tatkala perkara hisab telah selesai, sesungguhnya Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar.
Dan aku telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruan aku. Nampak tak? Jadi oleh sebab itu jangan kamu cerca aku, kata syaitan. Sebab fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cerca aku, iblis kata. Aku just cakap. Sedangkan kamu yang bergerak, kamu yang mendorong diri kamu sendiri. Sebab itu jangan cerca aku, tapi cercalah diri kamu sendiri. Syaitan kata macam tu pula. Jadi kita hari ini, kita bayangkan kalau kita buat apa-apa, semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan kita tak ada peluang pun nak menyalahkan orang lain. Kerana Allah Ta'ala berikan kepada kita ini kemampuan untuk berfikir. Sebab itu manusia termasuk dalam mereka yang mukallaf, yang diberikan akal untuk membezakan baik dengan buruk. Mana baik, mana buruk. Semua tahu. Sebelum masuknya faktor nafsu, unsur nafsu yang mencacatkan sebahagian daripada pemikiran kita, sebelum tu kita boleh tengok je baik buruk ni, kita boleh beza dengan senang. Al-halalu bayyin, kan dalam hadis kata innal halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Jadi jelas benda tu. Habis kenapa kita ikut? Kerana waktu itu otak kita ni dah dipengaruhi dan dimasuki hasil kita tercemar dengan nafsu. Sebab itu nafsu ni dia kena balance elok-elok, just nice saja. Kalau lebih memang akal kita akan rosak. Sebab itu kata pepatah Arab, nafsu ini dia boleh mengubah budak menjadi ilmu boleh menjadikan budak jadi raja. Tetapi nafsu dia boleh menyebabkan raja jadi budak. Betul tak? Budak jadi raja. Raja kalau dia gila kat seorang perempuan, dia boleh jadi budak. Kan? Kerana nafsu. Dia gila dengan harta, dia boleh jadi bodoh. Jadi nampak macam terlalu menjadi hamba kepada harta. Dia daripada martabat raja dia, kemudian dia boleh menjadi budak-budak kerana perangai kebudak-budakan menurut nafsu. Tetapi dengan ilmu, seorang budak boleh dilihat sebagai seorang raja. Baik. Sambung sikit lagi ayat 28. Qala la kita baris sini ya. Qala la takhtasimu ladayya. Firmannya, jangan kamu berbebel pada sisi aku ini, tiada manfaat lagi. Ni Allah yang kata. Tuhan kata apa? Bila ada qarin, dia salahkan qarin. Qarin pula salahkan dia. Allah Ta'ala kata apa? La takhtasimu ladayya. Al-khasmu. Kataan khasam ini maknanya apa? Khasam ni jangan duk bertengkar depan akulah. Jangan duk berbebel. Berbebel ni maknanya duk beletih, berbebel, cakap banyak depan aku, Tuhan kata. Padahal sesungguhnya aku dahulu, kata Allah, wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sesungguhnya aku telah memberikan ancaman kepada kamu. Ni Quran. Tuhan memperingatkan tentang neraka banyak dalam Quran. Jadi jangan bergaduh depan aku. Bukan aku tak ingatkan, aku bagi kepada kamu Quran, aku bagi kepada kamu Rasul, aku wajibkan kepada umat Islam yang berilmu untuk sampaikan ilmu. Maka bila mereka sampaikan ilmu, maka kamu kena dengar. Tiba-tiba kamu buang semua tu. Kamu sibuk dengan urusan kerja kamu, kamu sibuk dengan urusan cari makan kamu sampai tak ada peluang untuk bagi jiwa dan diri kamu mendekati wahyu. Tiba-tiba hari ini, bukankah aku telah memberikan peringatan itu dahulu? Maka Quran ini mesti dibaca setiap hari supaya wa'id, janji buruk itu masuk ke kita punya telinga. Dan akhirnya sampai ke dalam hati. Sampai kita takut dengan neraka. Tapi malangnya, kita tak baca Quran. Baca Ustaz. Baca tapi jarang-jarang. Tak, selalu Ustaz. Ya, selalu tapi tak faham makna. Faham Ustaz, tapi tak tadabbur. Dan maka peringkat yang terakhir tadabbur, Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa kamu tak fikir tentang Al-Quran, tak baca, tak kaji, ataupun hati kamu telah pun kena lock, dah kena kunci. Kalau kita baca Quran tadabbur, ya,
Tapi berulang-ulang, sebab Quran ini dia memang bacaan yang berulang-ulang banyak kali, maka kita akan begitu terkesan dengan cakap-cakap Quran tentang neraka. Apa pun tentang syurga, neraka dan sebagainya. Kerana perkara yang diulang-ulang, maka dia akan menghasilkan ketakutan. Ini sama macam kisah kita duduk dengar hantu. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah tengok hantu tak? Pernah tengok jin? Pernah tengok langsui? Pernah tengok pocong? Macam saya pernah nak lalu satu jalan di Pahang. Saya tak pernah tengok pun. Saya dengar kisah tu dah lama. Oleh kerana berulang-ulang. Ni saya nak fokus dekat berulang-ulang. Bagaimana kita ini boleh terpengaruh dengan Quran. Caranya ialah kita berulang-ulang. Mendengar, membaca dan tadabbur. Sehingga satu masa kita akan terkesan dengan kisah ulangan Quran. Menyebabkan kita akan beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi saya pernah lalu jalan Karak lama. Saya ingat sekolah rendah saya dah baca kisah-kisah. Kerana saya ni di antara orang yang suka baca kisah seram. Nak buat macam mana kan, dah suka. Jadi bila dah suka, kita baca. Dan kita tak pernah pergi pun jalan Karak tu, saya tak pernah pergi pun. Tapi dia dengar kisah Volkswagen kuning. Ada kereta tanpa pemandu. Kan? Ini masuk dalam minda saya. Sehinggalah 2017 ke 2016 saya lalu Karak lama tu dengan kawan saya lah, taklah seorang kan. Tapi sebelum pergi tu pun kita dah takut lah. Takut lah. Memang gelap. Mula daripada awal sampailah ke Bentong, kami lalu jalan tersebut dengan satu lampu pun tak ada. Lalu dalam hutan. Tapi tak ada jumpa pun. Saya nak beritahu kata takut itu dah masuk dalam kepala otak. Sebelum nak masuk pun kita dah datang punya rasa takut yang melampau. Tapi rasa seronok juga sebab ramai-ramai kawan-kawan. Macam tu je lah. Tapi takut tu ada. Pasal apa jadi macam tu? Kerana maklumat awal dan takrar secara berulang-ulang kita terima. Demikian jugalah Al-Quranul Karim. Kalau kita baca secara tadabbur, tengok ayat tentang neraka, kita baca lama-lama, oleh kerana kita mengulang-ulangnya, dia akan jadi perkara yang terlalu berulang kali masuk dalam sanubari minda kita, maka satu masa kita akan takut. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata, la tahtasimu ladayya, jangan bertengkar depan aku. Qarin jangan salahkan dia jangan salahkan Qarin. Kerana apa? Kerana waktu ini dah tak guna lagi. Sedangkan peringatan tentang neraka ini aku rakamkan, aku letakkan dalam Al-Quran. Berulang banyak kali, tentang kiamat pun banyak kali. Tapi kamu tak nak percaya. Tak nak fikir langsung. Tak bagi ruang untuk jiwa, fikiran kamu ini berfikir, muhasabah. Cuma Allah benarkan suasana perbalahan itu berlaku. Perbalahan berlaku. Tapi macam biasa, menjadi penyesalan kepada mereka. Ini adalah sebagai azab rohani bagi penghuni neraka, lagi sakit hati dan juga mereka ini patah hati. Alasannya sebab apa? Tuhan kata wa qad qaddamtu. Qaddamtu maknanya aku persembahkan, telah aku dahulukan. Kataan qadim kan maknanya apa dia? Qadim maknanya yang lampau. Maknanya telah mendahului oleh kamu dulu tentang peringatan-peringatan aku tentang al-wa'id. Al-wa'id ni maknanya azab yang pedih. Tak ada guna lagi berhujah pun kerana masa dunia dulu dah ada ancaman yang aku bagi. Tapi tak nak dengar. Quran ada, murah saja, orang jual tak beli. Beli letak rumah saja. Dah letak di rumah kadang-kadang tak baca. Bila tak baca bukan sekat tak baca, biar pula anak-anak makan berabuk. Maka sudah dengar ajaran yang disampaikan, dah dengar mana benar mana tidak, tapi mereka saja tak mau ikut. Baik. Ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya, tiada tukar perkataan hukum pada sisi aku dengan kekal kafir dalam neraka dan azab orang muslim yang maksiat qadar mustahaknya. Qadar mustahak tu qadar yang berhak dia dapat. Qadar yang patut dia dapat dengan dosa yang dia buat dulu. Keputusan tu maknanya ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusan ni maknanya tidak dapat diubah. Badil maknanya apa? Badal maknanya ganti. Ubahlah tu. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu
walau apa pun mereka katakan, bergaduh di antara qarin dan juga diri mereka sendiri, keputusan telah pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak bagi mereka satu perasaan putus asa. Sebab tu benda yang paling yang menyeksakan dalam kehidupan kita ini, dia adalah putus asa. Sakit tu tak sakit sangat. Tapi bila sakit bercampur dengan putus asa, yang ni dia paling sakit. Musibah datang, sakit. Tapi kalau kita masih lagi ada harapan, tak putus asa dengan manusia ke, dengan Allah ke, tak kisahlah. Tapi kita sentiasa ada rasa, ada talian hayat, kita masih boleh hidup sebenarnya, tuan-tuan, perempuan sekalian. Tapi bila putus asa, itulah yang jadi dia dah tak boleh terima keadaan itu. Maka penyiksaan itu Tuhan buat, antaranya ialah menyebabkan mereka berputus asa. Putus asa ini, sebab itu Allah Ta'ala menyebut, di antara dosa putus asa dengan Allah Ta'ala, putus asa dengan manusia, itu biasa. Tapi kemuncak kepada putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka terjun bunuh diri dan sebagainya. Ini semua adalah minal kabair, dosa yang besar. Wa ma ana bizallamin lil abid. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Tuhan Rahman, Tuhan Rahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil zalim. Sangat penyayang. Bukan penyayang, sangat penyayang. Kita ulang setiap kali bacaan suratul Fatihah, dan apa sahaja yang kita nak buat, kita disunatkan untuk memulakan dengan bismillah. Supaya menjadi peringatan, berulang-ulang juga. Kita faham bahawa Tuhan ni bukan setakat sayang, tetapi maha penyayang. Dia bukan sahaja kasih, tetapi maha pengasih. Sebab itu siapa yang melazimi Hizbul Imam An-Nawawi, Hizb Imam Nawawi, maka dia akan ulang-ulang kan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ashabi wa ala mali, kan. Maknanya iringkan bismillah, kerana dalam bismillah itu sangat hebat dia punya sir. Kan kita nak mula majlis, lalu moderator akan kata bisirril Fatihah, dengan rahsia Fatihah. Kita tak tahu ilmu Allah Ta'ala hebat. Bahkan bismillah itu sendiri, Al-Imam An-Nawawi menyebut di penghujung Hizb Imam Nawawi, khaba'tu nafsi fi khazaini bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung diri, aku menyusut, aku menyembunyikan diri di dalam khazanah bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu kita dah ulang hari-hari, kita tak rasa ada rahsia tak bismillah. Memang besar. Sampai Imam Nawawi kata, lindunglah diri kamu dengan apa? Khaba' tu. Kan khaba' ni macam kemah tau. Kita bila kita nak lindung diri, masuk, nak tutup diri kita. Tutup dengan apa? Khaba'tu nafsi fi khazaini bismillahirrahmanirrahim. Betapa kasihnya Tuhan ni. Kita boleh berlindung dengan Rahman, dengan Rahim dia. Sebab itu Tuhan kata, wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak sekali-kali menganiaya hamba-Ku. Takkan. Tapi kenapa dimasukkan juga dalam neraka? Dilemparkan juga dalam neraka kerana nak ingatkan apa-apa sahaja keputusan Allah yang Allah Ta'ala buat bukanlah kerana Allah zalim. Tapi kerana mereka layak dikenakan perkara itu. Antara rahmat Allah Ta'ala juga, tanda kata Tuhan tak zalim kepada kita ini, antaranya perkara halal banyak dari yang haram. Supaya nanti Tuhan kata padan kadar mustahak dia dapat seksa itu. Aku punya buat banyak air. Air sirap, air gas, air buah, macam-macam air. Kalau kita kira, jenuh kira jumlah air yang boleh diminum ni. Tapi dia pilih juga arak yang satu tu. Kenapa nak kata Tuhan zalim? Aku bagi makan banyak benda. Lembu boleh, kambing boleh, unta boleh, apa lagi, biri-biri boleh, burung boleh, ikan boleh, udang boleh, sotong boleh. Sebenarnya lah makanan halal, betapa banyaknya. Kan? Dari tumbuh-tumbuhan ada sumbernya. Daripada binatang ada sumbernya. Tapi tiba-tiba dipilih juga babi. Dipilih juga kerbau pendek tu. Kan? Jadi kenapa nak kata Tuhan zalim?
Dalam banyak pilihan Tuhan bagi, dia nak juga yang satu tu. Ini masalah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya tutup dengan ayat yang ke-30. Sambungan. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'at wa taqulu hal min mazid. Hari itu kami kata bagi neraka Jahannam, adakah engkau sudah penuh dengan kafir? Kan? Mungkin ada manusia yang fikir begitu. Jumlah manusia yang hidup selepas daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah hujung manusia, nanti kita pun tak tahu nak kiamat bila. Oleh kerana ramai sangat, mungkin tak muat kot neraka Jahannam tu. Adalah kot ada orang fikir macam tu. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Malak ni makna penuh. Mali'ah. Mali'ah makna apa? Penuh. Halim talati. Dah penuh ke neraka ni? Wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam. Wahai Jahannam, neraka Jahannam, dah full ke? Neraka ni jawab apa? Neraka tak jawab, padat dah. Tak boleh masuk lah. No. Dia tak jawab macam tu. Dia jawab, hal min mazid. Ada lagi ke yang nak masuk? Neraka jawab macam tu. Sebab tu manusia jin yang menjadi penghuni neraka akan dimasukkan satu persatu dalam neraka. Ayat ni penuh. Dia banyak huraian. Saya ingat kalau kita hurai mungkin makan masa sampai 15 minit, tak habis lagi. Wa taqulu hal min mazid ni menarik ni untuk kita faham dan baca. Jadi saya ingat kita sambung pada minggu depan ayat 30. Ingatkan saya dekat ayat wa taqulu hal min mazid. Bukan dekat tu. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Dekat situ. Jadi saya buat teaser sikit untuk minggu depan. Kita nak masuk kepada ayat menceritakan bagaimana sifat neraka Jahannam yang walaupun disumbat, tak penuh-penuh pun. Masih ada lagi ruang, masih ada. Dia takkan penuh. Allah Ta'ala buat cukup untuk membakar ke semua ahli maksiat. Walaupun ahli maksiat lebih ramai daripada ahli syurga sebenarnya. InsyaAllah kita baca pada minggu hadapan dekat ayat nombor 30. Baik. Ada apa-apa soalan ke? Ustaz, nak tanya tadi cerita tentang ahli neraka tu yang diperbesarkan jasadnya untuk merasai kesakitan yang sangat terasa. Bagaimana dengan ahli syurga, Ustaz? Diperbesarkan juga ke? Saya tak pernah jumpa hadis ahli syurga besarkan. Dia biasa sahajalah. Saya sedang dalam jasnah macam biasa je. Sebab itu syurga saya. Okey. Yang lain, ada soalan lain? Ustaz, nak satu lagi tanya. Satu cerita yang Rasulullah tu dia mengambil air mengambil baldi ataupun timba daripada satu perigi dan rupanya terisi dengan emas-emas yang perhiasan. Dan Siti Fatimah pun berhajat untuk mengambilnya tapi dihalang oleh Rasulullah. Apa pengajaran pada situ Ustaz ceritanya? Hadis tu saya pernah jumpa tapi saya tak tahu dia punya status. Ada uraian tambahan tak? Saya pernah dengar hadis tu. Seolah-olah macam Rasulullah menghalang. Kata Rasulullah, dengan ambil satu je pun nanti banyak martabat kamu akan kurang. Lebih kurang begitulah. Jadi saya nak kena semak dulu hadis tu. Saya belum sempat untuk meneliti. Saya sebenarnya berminat dengan hadis itu, tapi saya cari dia punya matan bahasa Arab tu, saya tak jumpa habis. Kalau Ustazah Maskiyah ada dia punya matan, boleh hantarkan kepada saya. InsyaAllah saya buat semakkan. Kemudian pengajaran itu saya tak tahu lagi lah, sebab saya pun status hadis pun saya belum semak untuk hadis tersebut. Ya. Tak apa, maklum. Mungkin macam cerita kan Ustaz kan, kalau kita di dunia ni dilarang minum arak, katanya kita akan kalau maksudnya di dunia ni kita dilarang minum arak sebab di syurga nanti araknya memang sangat lazat lah di sisi Allah kan. Maknanya kalau dah minum arak di dunia, maknanya di syurga dia tak rasa.
Adakah seperti itu Ustaz? Emas yang cerita Nabi daripada Nabi tu. Ada dua pendapat. Ada yang kata siapa yang minum arak di dunia, dia takkan boleh minum arak di syurga. Ada yang pendapat kedua kata dia boleh minum dengan syarat dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian juga sutera. Sesiapa yang lelaki yang haram memakai sutera, dia memakai juga sutera, maka dia diharamkan merasai sutera di dalam syurga. Tetapi ada sebagai pendapat kedua kata walaupun dia dah pakai tapi dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia turut akan merasai sutera di dalam syurga. Ya, Ustaz. Okey Ustaz. Ya. Faham. Kalau tak ada Ustaz, kalau yang Nabi Muhammad Rasulullah tu larang Fatimah mengambil daripada emas yang Nabi dapat tu, mungkin juga katanya sekiranya kalau kau ambil daripada masa dunia rasa, makna perhiasan di syurga nanti kau takkan rasa. Begitu ke? dia punca dia sebab saya tak tahu status hadis. Yang pertama, jadi kalau kita tak tahu dah bila kita tak tahu status kedudukan hadis, jadi huraiannya pun saya tak boleh faham lagi. Kita nak kena tahu status dulu. Kalau benda tu tak ada, benda tu contohnya hadis itu maudhu'. Hadis itu direka-reka sahaja contoh. Jadi macam mana kita nak dapat pengajaran sedangkan hadis itu sendiri pun sebenarnya tak ada. Jadi saya minta Ustazah hantar dulu dia punya matan hadis, saya buat semakan. Sekurang-kurangnya kalau dhaif pun okey jugalah untuk kita jadikan dia sebagai peringatan. Dia panggil apa kitab yang Imam Al-Muziri tu? Lupa dah. Hadis saya lupa Imam cerita pasal hadis-hadis yang memperingatkan sesuatu benda tu sebagai benda-benda yang memberikan galakan untuk kita takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti saya semak dulu ya. Okay, ada soalan lain ke? Tak adalah, dia orang nak tidur dah tu. Ustaz, teruskan dengan Al-Mulk. Kita baca. Satu lagi Ustaz. Ya? Nak tanya satu. Ya, silakan. Bukankah apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga, Ya. dia telah memohon keampunan dan diampunkan dosa-dosanya, rasanya tidaklah pula dihukum lagi ke dalam syurga yang dia tak boleh pakai sutera, dia dah pakai sutera di dunia, dia tak boleh pakai emas di akhirat sebab dia dah pakai emas di dunia. Sedangkan sebelum dia masuk syurga tu dosa-dosanya kan dah diampunkan. Yalah, dosa diampunkan, cuma dia masuk syurga tak boleh pakai je. Itu mengikut satu pendapat ulama. Ada satu pendapat lagi kalau dia dah bertaubat boleh pakai. So ada dua pendapat. Jadi benda lain semua dia boleh rasa, sutera je tak boleh rasa kalau ikut satu pendapat. Jadi bukanlah ada juga larangan dia di dalam syurga tu. Tidak diberi segala kepuasan, kebebasan. Puan Aisyah, saya dah bagi tahu tadi khilaf. Berlaku percanggahan di kalangan ulama tafsir. Bukan satu pendapat. Ada satu pendapat lagi. Jadi tak apalah. InsyaAllah mudah-mudahan diampunkan dan diterima. Dia tetap diberikan pakai sutera. Kalaulah kata pendapat satu lagi betul pun, masih lagi semua nikmat dalam syurga, semua boleh rasa. Berjuta-juta nikmat. Satu tu je dia tak boleh. Itu sahaja. Takkanlah penyiksaan, sedangkan syurga mana ada rasa penyiksaan? Tak ada. Sedangkan dah diampunkan dosa semua kan. Tak, itu pada fikiran akal kita lah. Tapi tak tahulah tentang apa fikir macam ni je, masuk syurga tak ada isu dah. Tak ada isu apa dah kan. Apa dah? Apa semua dah dapat. Jadi ada larangan lah kalau pada akalnya kan. Tak boleh pakai akal banyak sangat syurga. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, di syurga tu ada warna-warna ke? Sebab saya pernah bertanya pada ustaz, seorang ustaz lah. Apa warna masa di akhirat nanti dia cakap transparent. Selada. Kan dalam surah yang kita baca sekali lagi, surah As-Sajdah, kan surah Al-Insan. Sundusun khudrun wa istabraq. Khudr kan hijau. Ada warna. Sutera, seseorang itu akan memakai sutera berwarna hijau. Kan?
Ada warna. Ya, ada warna. Okey. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Okey Ustaz, kita teruskan kepada Al-Mulk Ustaz. Okey, silakan Dah baca. lewatlah 10:30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق Allahul Azim. Silakan Ustaz Maskia untuk buat hibahan.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran atas perkongsian ilmu Ustaz tadi. Dan bacaan surah Al-Mulk yang telah selesai. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat memahami tadabbur daripada surah Qaf. Semoga menjadi pengajaran kepada kita, dan daripada ayat ini kita jelaslah bahawa ilmu sangat penting untuk mengawal diri kita daripada terpengaruh kepada hasutan syaitan. Semoga keselamat kita daripada terjerumus kepada larangan Allah. InsyaAllah. Allah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih juga kepada para jemaah yang terus berada juga pada malam ini. Dan untuk hebahan seterusnya pada esok hari kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam pada jam 6.45 pagi dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah, insya-Allah. InsyaAllah. Kita ada berikan Allah untuk bersama-sama pada esok hari. Dan dengan ini saya selaku moderator pada malam ini mewakili Gemara Iman mohon kemaafan atas kekurangan dan kesilapan sepanjang mengendalikan kuliah pada malam ini. Dan sebelum kita akhiri kuliah pada malam ini, kita jemput Al-Fadhil untuk menutup majlis kita malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Dan dengan ini saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Tafadhal. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.